Hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Salam sejahtera. So, korang semua ni nampak macam gelap sikit kan? Bersesuaian dengan kita punya podcast tajuk kita pada hari ini. Sebenarnya bila kita bincang tentang satu tajuk berkaitan dengan hantu, orang orang tahu hantu ni digambarkan kadang-kadang boleh dijadikan sebagai manusia, ada juga berubah menjadi jin dan sebagainya dalam bentuk yang diorang mahukan, ada yang menjadi haiwan, dan ada juga sebenarnya hantu ni dia tak menyerupai siapa-siapa tapi dia ada di sebalik kita. Mungkin dekat yalah Najwa, kita tahu Najwa ada dekat KBH kan, mungkin belakang toilet kita tak tahu kan, dekat toilet tu ada siapa di belakang sebaliknya. Tony pun kita pun tak sedar Tony ada siapa di sebalik belakang dia, rakan-rakan semua. So kalau korang nak tahu sebenarnya hantu ni kalau dia dia bukan fizikal, dia wujud tapi dia bukan dalam bentuk fizikal lah kan. Ataupun orang yang macam dah mati apa semua, ataupun dianggap sebagai roh ataupun semangat yang kekal dekat dalam bumi ni. Tapi itu menurut sumber lah kan. Cuma hantu ni personality dia jelas seperti orang yang selepas kematian. Maksudnya muka dia, rupa bentuk dia tu macam macam tu kan. So sebenarnya untuk pengetahuan yang tengah tengok sekarang ni, yang tengah dekat kat ruang chat sekarang ni, kita orang nak bincang sebuah tajuk ataupun berkenaan dengan hantu. Kisah-kisah seram yang berlaku dalam diri kawan-kawan kita pada hari ini. Jadi sebenarnya aku tak tahu macam mana, tapi aku sendiri dah pernah alami benda ni. Dah yelah dulu lah. Sekarang ni aku tanya korang lah, korang rasa logik lagi ke hantu ni wujud pada zaman 2020 kan? Sekarang orang tengah guna phone apa semua. Korang rasa macam mana? Boleh bagi sedikit pendapat ke berkenaan dengan tajuk kita hari ni? Dan logik ke benda tu ada, still ada sehingga pada saat ini? Okey, selamat malam. Logik atau tak logik tu bergantung pada tanggapan sesetengah manusia. Mungkin ada orang dia tak percaya. Dia tak percaya dengan kewujudan entiti atau something yang paranormal seperti hantu. Tapi bagi mereka yang pernah alami secara langsung atau tidak langsung, benda tu kadang-kadang dia memberi impak dalam hidup, baik sekarang atau masa depan. Jadi logik atau tak logik, kita semua percaya tentang kita kena yakin bahawa terdapatnya kehidupan lain selain manusia di muka bumi. Benda tu jelas dinyatakan dalam Al-Quran, tapi cuma saya tak dapat nak nyatakan dengan lebih jelas di mana ayatnya. Tapi dalam Al-Quran jelas menyatakan bahawa ada hidupan lain di muka bumi sebelum kehadiran manusia. Jadi asalnya kita boleh renung-renungkan apakah jenis hidupan, kita tak tahu, kita tak nampak, kita kena percaya pada alam gaib. Jadi tapi nak cerita tentang perkara-perkara ini sebenarnya orang dah lalui dah pada zaman dulu, sampailah hari ni masih ada lagi benda tu. Dan cuma orang percaya tak percaya ke tentang kejutan ni kan. Orang selalu ingat benda tu tak ada, tapi sebenarnya di sebalik kiri kanan kita ni pun ada sebenarnya benda tu, cuma kita tak sedar kan. Yalah, mungkin Syazwa Syamimi Najwa ada perkara yang nak dikongsikan ke, ataupun siapa-siapalah kita bukakan topik malam ni. Sebenarnya nak buat sesunyi yang mana tengah tengok tu, sebelum tu kita mohon share dulu, kita like dulu kita punya discussion podcast kita pada malam ni. So yes, sediakan Syamimi Najwa. Sepanjang dekat KBH selalu dengar bunyi yang something. Bagi aku lah, time pukul 3, 4 sampai subuh. Ni benda yang real. Tapi dia atas kita nak ambil benda tu sebagai benda yang serius ataupun tak.
Sebab sepanjang setahun dekat blok perempuan, benda tu yang aku selalu dengar. Maksudnya dalam pukul 2 ataupun 3 pagi memang benda tu ada lah dekat kolej sendiri. Kalau selalunya kalau time malam yang bukan malam minggu, malam yang orang tidur awal, pukul 2, 3, 4 pagi. Sebab aku selalu tidur lewat. Dan benda kadang-kadang kau rasa something yang betul-betul dekat dengan kau. Oh. Maksudnya kat sini aku sendiri kan, aku dekat kolej pun blok lelaki pun sebenarnya benda tu ada tau, tapi kita macam lah lelaki kan macam tak risau pasal benda-benda ni apa semua. So macam tak tahu lah di sebalik blok perempuan tu sebenarnya. Tapi kalau korang nak tahu, tak silap akulah kalau aku salah, betul kan okay, sebab kes sini kat sini setahu aku blok kita yang kita duduk sekarang ni dulu adalah blok perempuan. Betul ke tidak? Bukan Pasal blok perempuan atau blok lelaki tu aku bukan lama, aku baru masuk KBH pun tahun 2. So aku tak tahu sejarah asal usul susunan blok KBH kan. So tak boleh nak bagi jawapan lagi lah benda tu. Sebab apa yang aku pernah dengar, kita punya blok kita ni dulu blok perempuan, dan yang perempuan duduk sekarang ni blok lelaki kan. Disebabkan pertukaran benda-benda macam ni, sebab tu benda tu tukar. Kita terpaksa tukar. Tapi aku tak tahu benda tu real ke tak kan. So kalau korang nak tahu kisah yang sebenar, korang boleh tanyalah alumni-alumni sini yang betul-betul yang daripada KBH. So korang macam mana, Nazira ke Halim ke Tony, mungkin Syazwan kita ada kat sini, mungkin boleh kongsikan sebenarnya pengalaman korang yang korang pernah lalui dekat KBH. Mungkin Najwa dah share sikit yang 2-3 pagi mungkin ada orang ketuk-ketuk pintu, bunyi-bunyi something ke apa. Korang ada ke apa-apa yang nak di-sharekan? Silakan. Kita mulakan dengan Tony lah. Kalau Tony ada cerita lah saya. Mungkin Tony boleh share, sebab aku dengan Tony ni dah lama kenal lah, tapi aku tak pernah tahu pula Tony ni sebenarnya ada kisah-kisah yang dia lalui. Bila start buat podcast ni, aku bagi satu tajuk ni, kita nak start buat podcast ni, tiba-tiba Tony cakap aku, Mi, aku ada cerita nak cerita kat korang semua. So korang yang mana tengah tengok live, tengah pasang tengah tengok live dekat YouTube ni, cuba korang hayati cerita Tony ni sebenarnya. Tony, cuba cerita sikit Tony. Silakan. Right. Boleh dengar ke semua? Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Aku nervous je nak cerita. Okay, so honestly aku ni seorang yang tak percaya lah pada benda-benda halus ataupun segala macam hantu, jin or anything. Sebab aku ni lebih kepada seorang yang berlandaskan logik ataupun kata yang boleh nampak. So kalau benda tak nampak, I mean not about God lah, we believe that God is another thing. Ini pasal benda-benda macam ni. So kalau benda tak nampak, jadi aku tak rasa macam apa-apa. Lagi aku semua hidup aku dari kecil sampai besar pernah kena kacau tapi tak pernah nampak. Jadi aku rasa macam it's nothing, maybe it's just a feeling. Sampailah aku tiba di Dengkil. Lepas tu aku 18 tahun aku tiba di Dengkil. Tempat memang sangat-sangat keras. UiTM Dengkil. Aku buat asasi selama setahun sebelum aku masuk UKM. Dengkil tempat dia dekat dengan paya kan. Sebab tanah dia tu basically paya tu. Satu hari tu aku baru balik. Mak aku datang daripada Ipoh, datang Dengkil lawat aku. Dia kalau dia datang jumpa aku, dia set dah time sebab she is very orang jenis yang tepat pada masanya. Dia cakap dia akan sampai pukul 8 malam sebab aku punya curfew pukul 11. But on that day, dia lambat. Dia sampai dekat Dengkil pukul 10. So aku tanya dia, Ma, kenapa lambat sangat ni? Biasa awal je. Lepas tu dia cakap apa? Dia cakap, Mama tak dapat jumpa jalan pergi Dengkil. Cakap Mama tak dapat jumpa jalan pergi Dengkil sebab banyak sangat halangan. Sekejap masuk salah jalan. Untuk pengetahuan, mak aku dia dah santau ni untuk beberapa tahun, since 16 tahun. Jadi memang mendalami ilmu agama lah. Dia belajar agama, pergi ke Aceh untuk menuntut agama Islam. Jadi dia ilmu dia kuat sikit lah. Jadi dia dapat sen benda-benda ni, dapat sen benda-benda yang tapi kau tak terkesan ke? Maksudnya kalau apa-apa yang jadi kat mak kau tak rasa ke? Ataupun kau ada macam ada sense tu sikit? Aku tak dapat rasa, tapi aku macam ada firasat lah, macam instinct, something is not good lah, macam something tak kena.
Itulah. So aku pergi jumpa mak aku. Kita orang plan nak makan dulu tapi dah tak sempat sebab curfew pukul 11 kan. So ended up kita orang makan take away McD je. Take away McD. Balik tu aku peluk mak aku, salam semua, terus mak aku cakap, Alung jangan tinggal solat. So aku macam asal ni lain macam dia peluk aku, dia cakap Alung jangan tinggal solat. So aku macam okay, risau okay tak apa. Jalan balik pergi dekat kantin makan jap sebab tadi take away tak sempat kan. Makan, dia masa nak balik tu aku ada seorang kawan ni nama dia Afia. Nanti tolong sensor nama takut dia sensitif apa. Okay, lepas tu dia aku dah habis makan dah ni dah habis masa dah, kita orang nak balik dah, kita orang nak balik dorm masing-masing lah. Tiba ni aku jalan tau nak buang sampah makanan, dia usia aku macam ni, dia usia aku straight macam ni. Aku lalu dia mata dia ikut makan aku macam harus kau bro, dia ni okey kita sebab sejak macam tu aku dapat ini sebab kita orang banyak share story lah. And at that time she wasn't good mentally, having some sort of depression. Lepas tu macam dah dia ni dia menjerit bro, menjerit dekat tengah-tengah tu. For the first time in my life aku rasa macam apa tengah jadi. Dia kena rasuh, possess. For the first time aku tengok real life depan mata aku. Lepas tu kita orang lari panggil ustazah tu cakap tak boleh dekat sini sebab tempat ni dia kuat, jadi kita kena bawa dia pergi surau perempuan. Lepas tu aku angkat dia, bawa dia pergi surau perempuan. Dan aku ingatkan malam tu dah settle. Aku ingat okay Alhamdulillah, okay dah tak ada apa-apa dah kot. Aku pun dengan senang lenang balik bilik macam biasa. I'm a fun guy, you know. Balik bilik, bersiul, gelar-gelar, have fun. Sorry. Gelar-gelar, have fun semua. And then tiba-tiba aku nak masuk ke blok bilik aku kat Dikil. Angin lalu laju. Belakang blok kita orang tu rombong, fire. Lepas tu aku rasa kenapa dia rasa dia macam ni? Aku rasa macam tak sedap hati lah. Aku macam just ignore it. Aku masuk dalam. Ni memang kesilapan aku sebab aku masuk dalam bilik aku tak bagi salam. Aku tak bagi salam langsung cakap what's up boy, macam tu lah. And then ada seorang kawan aku ni nama dia PE ni dia usah aku palai dia cakap kau asal? Dia cakap Tony kau dah basuh kaki belum masuk dalam tadi? Aku cakap asal kaki aku busuk ke tu? Aku cakap tak, kau pergi je basuh kaki. Aku pergilah basuh kaki. Aku keluar, aku tengok PE tu dah dirasuh. So dalam masa satu malam tu 2 orang kena rasuh. So masuk kat sini kau kira perjalanan hidup kau tu memang kau dah merasa lah orang yang memang kat sebelah kau sendiri yang dah takut tu. Okay, kalau aku jadi Tony memang aku tak tahu lah macam mana aku waktu tu kan. Sebab aku tak adalah yang macam secara betul-betul berhadapan ataupun betul-betul semuka sebab aku nampak benda tu jauh-jauh kan. Tapi tak apa, sambung Tony, silakan. So aku sebenarnya kisah tu panjang lagi tapi tu kisah dia dengkil, kita cut off. Kat dia dengkil tu kita cut off. Alright. So Tony, okay, thank you sebab kita nak bagi orang yang tengah tengok ni tertanya-tanya lagi kan. So kita stop dulu kat situ. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan semua yang di dalam ni, aku ada kawan aku seorang ni yang memang ada pengalaman yang dah dia cerita dekat dalam Facebook dia. Kalau korang pernah tengok saudara Halim kita, ni kisah tentang mengenai Halim. Dia baru balik, dia daripada kampus UKM Bangi nak balik ke Kedah naik motor, tapi ada satu yang berlaku. Kejadian itu aku tak nak cerita sebab aku nak bagi Halim cerita, sebab aku tak boleh cerita sebab tapi bila aku baca dia punya skrip yang dalam Facebook punya posting tu memang seramah. So mungkin Halim boleh berkongsi sikit dengan kawan-kawan kita yang tengah tengok live sekarang ni. Okay, dengar semua? Dengar. Ya, kisah dia bermula masa PKP. The first PKP yang dah berlaku. Baru lah kan, baru-baru ni kan. Ya, baru-baru. Dia kurang tahun ni dah. Macam bulan 3 tahun ni. Masa awal-awal PKP tu ke? Yes, masa PKP yang pertama. Jadi kan bila kata dengar kabar angin yang kerajaan nak mengumumkan PKP, saya mengikut arus perdana untuk balik ke kampung sebab saya tak nak tersangkut dekat UKM dan ada dengan family. So that bagi saya tak apalah, saya nak balik je. Dan disebabkan berita tu keluar pukul 6 petang, kabar angin tu saya bawa pukul 6 petang, jadi saya ambil keputusan saya nak balik malam tu juga. Bas memang dah penuh.
Jadi pilihan yang saya ada bawa motor. So bawa motor pun tak apa, saya dah biasa dah ride motor even seorang-seorang, tapi tak pernah naik motor malam. So actually that was the first time saya naik motor balik daripada pagi ke Kedah pada waktu malam. So packing barang, basuh baju apa semua, pukul 7 tu dah semayang apa semua, pukul 8 tu okay, start gerak, okay, bawa motor. Jalan jam, tak pernah saya jampak jalan jam seteruk tu. Yang mana biasanya saya akan ride keluar dari Selangor tu dalam masa 2 jam, saya akan keluar dari Selangor dah. Tapi masa tu malam tu saya ambil masa lebih kurang 4 jam untuk saya ride daripada UKM Bangi untuk keluar dari Selangor. Lepas tu saya keluar dari Selangor tu, ada satu tempat ni, keluar dari Selangor tu saya tak ingat nama tempat sebab masa tu saya jadi mamai. Mula-mula tu saya rasa motor saya terlanggar something. Faham tak? Macam saya tengah buat ride, masa tu berat, motor saya lebih kurang laju dia 100 km. Saya bawa motor, tiba rasa langgar something. Bukan langgar kucing, tapi langgar benda yang keras. Faham tak? Sebab saya pernah langgar kucing sendiri, tapi malam tu saya rasa langgar benda yang keras. Bukan batu ke apa ke, tak adalah, tak rasa lah. Kalau batu dia akan bunyi macam bunyi batu tu melantun. Macam dia, tapi melantun macam langgar kelopak tu, rasa macam okey, saya berhenti tepi, tengok tayar tak bocor. Lepas tu tengok cover set, tak calar. Ada darah, tak ada darah. So that bukan langgar binatang. Lepas tu bukan langgar batu. Okay, tak apa, just maybe langgar benda yang kot adalah abaikan je lah kot. Lepas tu start balik bawa motor. Bawa motor dalam 10-20 minit tu, tiba-tiba jalan tu jadi gelap. Jalan jadi gelap yang luar biasa. Bayangkan sebab saya daripada Selangor tu, jalan jam, kereta memang rapat semua. Tapi bila saya sampai kat tempat tu, jalan jadi kosong. Yang ada depan saya sebiji kereta, yang belakang sekali saya tengok, saya pusing-pusing ada lori tu pun jauh. Kita tak apalah. Ini nasib aku lah ni, naik motor seorang-seorang. Minyak ada. Okey, minyak ada tak apa. Minyak ada. Lepas tu tengok stesen minyak pun dalam 10 km lagi. Bawa motor dalam 5 minit tu, tiba-tiba rasa bau something. Bau yang busuk. Kalau kata bau nafas ni, tak mungkin sebab saya pakai mask tu pun dah daripada UKM lagi. Faham tak? Jadi bawa bau busuk. Lepas tu kata, ni bau apa ni? Buka mask, pakai balik, bau busuk lagi. Buka mask pun bau busuk. Pakailah. Bawa apa? Tiba-tiba bau wangi pula. Bau busuk ni macam busuk bangkai. Bangkai yang busuk tu. Bau wangi ni pula bau yang wangi mengganggu. Yang kita rasa tak boleh hidup. Yang tak boleh duduk diam-diam. Memang kita rasa macam nak bagi hilang bau wangi tu. Bau wangi yang mengganggu. Dan benda tu dia berlaku bergila-gila. Lepas tu bau wangi balik, lepas tu bau busuk balik, bau wangi balik. Okey, kata ni bukan ini lain macam lah ni. Tak apalah, kata mungkin sesi minyak depan-depan tu berhenti je lah. Tiba-tiba lepas bau busuk tu, tiba-tiba mata jadi berat. Mata jadi berat yang mana macam ibarat kata nak buka mata tu, memang kita terpaksa macam buka habis. Okay Lem, dekat situ bila tapi Lem, aku tahu ada kesinambungan di sebalik mata yang berat. Semua aku nak hold dulu, aku nak kau simpan dulu cerita tu supaya kita nak kita bagi peluang dekat kawan kita sepatah dua kata. Mungkin Nazirah ada ke perkara yang nak di-sharekan apa ke? Mungkin boleh, silakan. Hai. Kalau nak cerita pasal pengalaman mistik ni memang banyak lah dari kecil. Tapi kalau kat KBH ni memang ada. Mungkin kita tak mungkin tajuk kita hari ni tak berfokus kepada KPH. Cuma nak kalau ada cerita yang paling seram, cerita yang cuba kita share sikit. Nazira boleh share dengan kawan-kawan kita yang tengah tengok live ni. Yang paling seram tu yang macam silakan. Yang paling seram tu rasanya yang KBH lah. Sebab bila kita seorang-seorang ni dekat KBH sendiri. Okey, boleh kot. Okay, kalau kat KBH, kat college
Perempuan lah, blok perempuan. Dekat aras bilik. Nak sambung ke? Nazira dengan Najwa ada bersebelahan ke? Okey, kalau tak apa, cerita yang dekat dalam bilik tu kan, Nazira. Maksudnya pengalaman seram tu ada dekat KBH sendiri dalam bilik. Yeah. Alright. So mungkin kita akan bersambung sebab kita nak dengar cerita daripada Tony, Halim punya cerita yang ni. Kes sendiri mungkin ada pengalaman yang nak ditambah. Cuma sebelum kita nak cerita dengan lebih dalam tu, kita nak berhenti seketika bagi peluang kepada rakan-rakan yang ada buat jualan iklan. So kita jumpa selepas ini. Okay, hai semua. Kita pun dah berehat seketika. So kita kembali balik kepada kisah-kisah seram yang berlaku di college. Mungkin di sebalik kisah-kisah ini, daripada korang sendiri pun ada satu slide, ada satu kisah yang korang nak ceritakan. So kita nak cerita, nak mula pada K ke kita nak mula pada Tony dulu? Mungkin K ada sedikit nak tambah cerita yang sambungan daripada cerita tadi. Silakan K. Okay, Assalamualaikum. Okay, pada dasarnya aku sendiri sebelum alami benda-benda misteri atau mistik ni, aku tak percaya pada adanya kewujudan hantu. Tapi setelah family aku sendiri alami dan benda tu berterusan sehingga aku masuk kampus sendiri, so aku rasa aku boleh kongsikanlah sedikit pengalaman. Okay, untuk pengetahuan para penonton, aku bukanlah daripada mula first year aku duduk di KBH, tidak. Aku pada masa aku first year, aku adalah salah satu resident di KAZ, Kolej Ibu Zain, yang korang semua kenal sebagai kolej mahal lah di UKM. Kolej Ibu Zain pada dasarnya dia kolej orang kaya sekarang, dulu dia sama je macam semua. Okay, Kolej Ibu Zain pada dasarnya adalah kolej biasa yang ditutup selama 2 tahun untuk penambahbaikan. Jadi setelah dibuka semula, batch aku adalah batch pertama yang masuk ke KAZ semula. Kira batch aku adalah batch yang rasmi kan rombongan KAZ lah pada masa aku first year dulu, pada tahun 2018 something like that. Okay, jadi kami tak ada senior. Kami tak ada senior, kami lah senior, kami lah yang kena build up balik semua club, barisan map. Jadi aku dah jadi map pada awal lagi masa aku first year. So ada beberapa kisah di KAZ yang mungkin aku boleh kongsikan. Salah satunya adalah ketika aku di dalam bilik, dalam masa tu duduk kat KAZ. Semua orang tahu KAZ, orang cakap KAZ ada bilik selesa, ada aircon, ada katil yang empuk. Okay, sesuai lah dengan bayaran dia kan. So kisah dia macam ni. Ada satu malam tu aku duduk bilik berdua tau. So dia panggil double bilik lah. Dia ada bilik double dengan bilik single. So aku bilik double. Aku dengan seorang roommate aku berasal dari Kelantan. Nama dia tak perlu kongsikan. Dia fakulti pendidikan juga. Dia masa aku dah KBH kan, dia duduk di KKM. Okay. Masa tu malam, dan dia jenis, kawan aku ni, roommate aku ni jenis lapar, cepat lapar. Dia nak makan. Lepas tu satu malam tu dia ajak aku, "Kek, pergi makan jom." Aku cakap, tak apa tu, aku ada nak kena study ni, esok aku ada quiz. Aku cakap macam tu. Lepas tu tak apalah, tu dia ajak girlfriend dia keluar. So dia keluar makan lah girlfriend dalam pukul 12 I guess. Okay, 12 tu dia keluar. Jadi aku stay bilik seorang. Aku stay bilik seorang lah. Aku baca nota-nota aku untuk quiz. Tiba-tiba tingkap aku diketuk. Ketuk. Aku jawab, siapa pula ketuk ni? Mungkin kita akan cakap, mungkin roommate nak kacau ke apa. Untuk pengetahuan semua, bilik aku di tingkat 2. Jadi agak mustahil untuk seseorang capai sehingga ke tingkat bilik. Betul. Last? Tak mungkin. Okay. Tak mungkin. Tingkat 2.
Tingkat 2. Sesiapa saja yang dah balik KBH nanti kalau ada yang menonton ni ada budak first year boleh tinggal KIZ, boleh tengok macam mana tingkat 2 yang saya maksudkan di KIZ itu. Sangat tinggi. Agak mustahil. Kecuali anda menggunakan tangga. Jadi aku ambil inisiatif untuk tidak buka langsir tu. Sebab kalau aku buka, aku tak tahu apa akan jadi kat diri aku. So aku macam okey, tak apa. Aku tak kacau benda ni, insya-Allah benda ni tak kacau aku. Aku pegang pada prinsip tu sampai bila-bila. Jadi aku diam. Aku teruskan baca. Dia ketuk lagi kuat. Macam nak masuk. Okey. Bulu tengkuk aku dah mula meremang. Okey. Alright. Aku dah meremang ni. Okey. Aku cakap aku tak pandang tingkat tu. Aku cakap kuat-kuat sini. Aku tak ganggu kau. Aku cuma nak masa bersendirian. Aku cakap jangan kacau aku tak nak kawan dengan kau. Aku cakap macam tu je. Then dia senyap. For only 2 minutes. And then dia ketuk lagi di bilik aku pada bahagian pintu. Aku ingat kawan aku nak panggil lah. Aku buka, tak ada. Hall tu kosong. Lepas tu aku tutup. Aku ingat dia nak bergurau lah. Ya, aku tunggu depan bilik. Aku tunggu depan pintu. Dia ketuk, aku tengok bawah. Tidak ada bayang-bayang. Tidak ada kesan kaki. Sebab bilik aku dekat dengan toilet. Masa kat KIZ, sebelah toilet. Jadi rantai tu memang selalu basah. So once ada kan akan ada kesan. Betul. Itu di blok. Sekarang aku nak kongsi, aku yakin ramai yang tahu di KIZ ada kawasan pemandangan okey, sambung. Semua tahu di KIZ ada kawasan pemandangan bahagian belakang, view yang cantik. Semua tahu kan? Saya tahu. Tahu. Aku kongsikan sikit pengalaman di situ. Masa aku jadi Sorry, aku dah sensitif ni tengok kiri kanan juga depan belakang ni. Okey. Aku jadi salah seorang daripada map di sana. Jadi aku macam biasalah, map dia kenalah pantau buat. Cepatlah jadi, aku kira jadi map 2 tahun lah. Masa tahun 1 dengan tahun 2, tapi tahun 2 tu sekejap je sebelum aku pindah ke KBH. So masa aku tahun 2 tu aku sempat lah beramah mesra dengan junior-junior aku di KIZ lah. So aku bawa dorang ke view belakang. Ke view belakang tu untuk ambil pemandangan macam majoriti budak-budak UKM buat. Pergi belakang tu pemandangan, ada yang pemandangan lah, ada yang bawa ambil pemandangan tu betul, ada yang buat salah tu salah lah kan. Okey, jadi aku duduk belakang tu sambil lelaki biasa duduk belakang tu takkan diam saja kan, mestilah ada something smoking, something vaping like that Okay, kita bisa macam tu kat belakang. Kita orang lepak bercerita, gelak-gelak sambil ditemani oleh ada seorang, dia kira otai UKM lah, tak perlu aku sebutkan namanya. Dia dulu adalah merupakan technician di KIZ, tapi sekarang ni dia dah jaga semua college di UKM. Cukup kenal sebagai Abang Omar. Aku cakap sebagai Abang Omar je cukup. Okay, dia ada dengan kita orang malam tu. Dan kita lepak. Tapi aku dapat perhatikan satu gelagat aneh pada Abang Omar malam tu. Kita lepak sana daripada pukul 11 sampai pukul 3 pagi. Aku ingat masuk tiba-tiba dalam pukul 12 lebih macam tu, Abang Omar gelagat dia berubah. Tiba-tiba dia pandang atas. Kau tahu sana banyak pokok besar-besar betul? Besar tu dia tiba dia pandang atas kan. Tu juga kadang-kadang dia suluh kan. Macam tu lah. Betul, aku tak nak tanya. Sebab kadang tanya kan menjelma pula kan. Kita jangan tanyalah. Jadi kita teruskan berbual. Sekali tiba-tiba Abang Omar cakap, okey, abang nak balik dulu lah. Dah malam dah ni. Jadi dia balik. Tiba-tiba dalam 10 minit lepas tu dia call aku. Okey, jauh sikit daripada budak-budak kata dia. Dia tahu. Aku pun beranjak sikit daripada tempat kita lepak lah, daripada 2 kursi tu. Beranjak sikit. Dia bang, kenapa bang? Kan? Jangan lama-lama kat situ katanya. Dia kata jangan lama-lama kat situ. Nanti kalau boleh sebelum, jangan lama sangat lah. Pergilah dari situ kata dia. Sebab ada benda tengah perhati daripada atas. Jadi aku tak terus tanya lah. Aku terus macam tarik perhatian budak-budak tu, yang dia cakap, okeylah kita balik lah, esok kita ada program lagi. Dia cakap kan, so kita orang kami balik. Keesok harinya, aku jumpa Abang Omar. Dan aku tanyalah, apa benda sebenarnya ada kat belakang tu? Aku tak nak sebut. Okay. Apa benda yang ada kat belakang tu, kita hold dulu. Sebab
aku nak dengar cerita pasal Nazira dulu. Mungkin boleh Nazira kongsikan pasal pengalaman tu. Sebab sorry tapi kita nak bagi diorang ni attack. Lepas tu yes. Okay, silakan Nazira. Mungkin perkongsian Nazira pula. Okay. Cerita ni petang. Time tu roommate tak ada, seorang-seorang lah kan. Tapi ada student baru. Bila ada student baru, kita mestilah approach kan, nak tolong apa-apa ke. Bila kita, okay, dia dah kat dalam bilik tu. Lepas tu dia tanya, ada penyapu tak? Okay, cakap lah ada. Nak pinjam ke? Okay, pergi bilik, ambil penyapu, jalan sampai depan bilik dia. Ni betul-betul depan bilik tau. Jejak je first step tu, rasa macam ada angin gitu. Macam ada something yang hit kita. Sebab bilik tu dah lama kosong kot. Lepas tu, tapi tak adalah cakap dengan student tu. Student tu pun cuma cakap, terima kasih lah tolong. So, dah rasa macam tu, tapi masuk juga bilik tu untuk tolong dia kemas, tolong sapu. Bilik tu memang condition dia teruk gila. Macam tak ada orang, tapi macam Ini bilik yang dekat college tu. Yang belah mana tu? adalah di aras tu. Kalau kita cerita nanti dia Okay. Tak apa. Teruskan Nazira. Bila dah macam tu, kita cakap lah dengan student tu, dah kemas-kemas ni, nanti baca Yasin lah, baca Al-Quran semua. Lepas tu, malamnya pula dengar bising, sangat bising dalam bilik tu. Tapi tanya roommate tau, kau dengar tak apa yang aku dengar? Aku tak dengar. Lepas tu pasang lah ayat-ayat Quran kat bilik kan. Tu pasang, esok tanyalah jiran baru tu kan, okey tak semalam, sebab dia tidur seorang. Dia tak ada roommate. Okey, dia seorang-seorang. Tapi dia jenis yang macam tak nak cakap pun. Dia cakap yang hari first day tu sebab ada mak dia. Lepas tu dia macam setiap kali macam nak bertembung, tapi dia elak kita orang. Macam kan kalau kita kau cafe, tak, ni dia keluar masuk bilik macam tak nampak, kita tak nampak dia pun. Itulah tapi yang paling rasa masa diri depan pintu tu lah. Kuat kan tu? Kuat sampai kita rasa kan macam kalau setakat angin biasa, kita pun dah biasa. Dia macam angin yang memang nak ada push badan kita bergerak lah. Dia macam setelah Kat sekejap. Makan jom. Abi takut lah share angin tu. Sekejap last Nanti kau cut dia mana? aku kat Sekejap. Siapa yang ada kat UKM tu, lepak-lepak belakang tu time maghrib jangan ada lah. Maghrib ke malam ke janganlah. Nanti aku sempat lah. Tapi yang Isaac tu betul tu? Ya tu bahaya tu kat situ, serius. Fuck tu. Aku dah selalu so banyak bila aku batch pertama masuk sana, so banyak benda aku experience. Macam apa laju? Okay, so aku nak start balik. Sorry Right. Aku terganggu dengan makanan, sorry. Tadi Nazira bercerita dekat college apa? Tadi Nazira bercerita pasal apa tadi? Dekat mana dia? Dekat blok bilik dia. Okay. And 3, 1 and go. Tak apa Nazira. Mungkin kita boleh pergi kepada kisah si Tony yang tadi kan, yang dia katakan tak apa tu ni, boleh ikut sambung. Mungkin rasanya Tony ada kisah di UKM sendiri. Tony boleh kongsikan. Oh, ada kisah dekat UKM sendiri ya Tony? Ada kisah di KPH tu merupakan kali pertama aku benda tu. Tapi alright, mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita. kita balik kepada dengkil tadi lah.
Jadi malam tu seperti aku cakap, dia ada 2 orang yang dah kena kerasukan lah. Dan sebenarnya kisah tu berlanjutan hingga ke beberapa hari kemudian dan menjadi satu kes yang gempar sebab dia jadi satu insiden yang banyak orang kena sekali. Ada beberapa orang yang kena histeria, semua kes tu besar-besaran lah. Benda tu jadi siang tu, masa siang pun kena, dapat datang orang ramai sebab benda tu macam kuat lah, benda dia banyak kat situ, all the jinns and all that thing. I want to stop right there sebab aku rasa ada beberapa isu-isu yang sensitif lah pasal dengkil, jadi aku tak nak cakap banyak. Aku akan proceed dengan KBH. Alright, Boleh boleh. Okay, malam tu aku honestly telah membuat kesilapan lah sebab malam tu kita orang lepak first week, baru selesai MMM masa tu. Kita orang open story pasal hantu dan aku open story pasal dengkil kat bilik 319. Apa bilik favourite lah, orang cakap pot lah, markas kita orang. Aku dengan kita orang roommate. Lepas tu open story, sembang semua, cerita from A to Z. Sepanjang cerita tu bulu roma aku meremang. Aku macam rasa lain macam. Tapi aku macam relax lah. Sorry, lepak-lepak dia semua dengar-dengar kan. Bonding session lah, masa baru nak kenal kan. Tak kenal sangat. Lepas tu aku pun dah lewat lah. Pukul apa masa tu, okay? Kau ingat lagi? Pukul 2 lebih lah. Lebih kurang 2 pagi macam tu lah. Lepas tu aku pun macam dah malam ni. Memang niat nak balik lah. Niat nak balik bilik. Tapi nak pergi kencing je lah. Pergilah toilet macam biasalah. Masuk toilet semua, kencing. Dekat toilet lelaki tak nak beritahu lah bagaimana. Dia punya cermin tu pecah-pecah. Jadi korang akan nampak lubang-lubang. Dan seperti yang korang tahu, dekat belakang kafe di KBH tu ada pokok. Tak tahu pokok apa. Pokok kelapa sawit tu. Ke pokok apa? Dia macam bukan pokok apa, dia macam pokok orang panggil apa tu, dia pokok berbiji gatal loh. Biji tu selalu budak-budak main perang-perang dulu kan. So ada pokok. Tak tahu lah pokok apa kan. Lepas tu masih sambil-sambil dia tengah melepas kencing, aku tengoklah dekat cermin tu. Tak tahu kenapa pandangan terhala ke situ. Tengok tiba aku cakap tengok kita ada mata tengok balik dekat pokok. Benda ni aku macam aku cakap mungkin tak ada apa-apa kot. Tapi hati memang takut gila babi rasa. Hati memang. Lepas tu pergi bilik, cakap bro, okay lah, aku gerak dulu bilik. Terus lepas kencing terus caw. Pergi bilik, tidur 3 hari demam. 3 hari memang aku tak keluar bilik. Demam lepas tengok benda tu. Orang cakap kena tegur lah. Sebab malam tu mulut lupa tak jaga kan. Cakap pasal benda ni semua. Lepas tu tak jaga mulut, lepas tu orang cakap inka lah. Banyak gelak-gelak, main-main semua. Jadi benda tu jadi peringatan lah. Peringatan bagi kita untuk jaga tingkah laku lah. Masa malam-malam ni kan. Okay, thank you story untuk Tony tadi. Aku tahu benda tu memang tak nak kau dah hadapi dan kau kena lalui benda tu dengan elok apa semua kan. Aku tak pernah rasa tapi aku tak nak rasa benda tu kan. Of course lah aku tak nak. Apa pun kau ambil benda tu as iktibar kau lah. Mungkin ada something yang kau buat salah dan benda tu follow kau ke apa kan. Tapi berbalik kepada cerita Halim tadi, ramai mesti nak tunggu apa yang jadi kan lepas Halim rasa lesa apa benda tu dan Halim berhenti di persimpangan Petropam ya Halim. Okay, Halim sila sambung Halim mungkin. Lepas aku bawa motor tu, macam taklah lepas masa tengah bawa motor tu, so dia mata jadi berat. Dia lepas kita bawa benda yang pelik-pelik, mata jadi berat. Mata yang jadi berat bukan macam kita mengantuk secara beransur-ansur tau. Dia tiba-tiba terus jadi berat. Sampai di tahap bila mata jadi berat tu, aku tertutup dan aku terbuka, aku nampak depan aku divider. Maksudnya jalan tu corner tapi aku straight lagi. So aku, yelah sebab kita biasa bawa motor, so tarik break slow-slow dan kita tarik motor masuk balik jalan. Nasib baik tak ada kereta, jalan kosong je aku cakap tadi. Okay, aku cakap dah jadi ni. Nak tak nak kena berhenti. Atau jadi yang teruk nanti, accident, terabur tengah jalan, atas highway, kita tak ada tengah malam. So that, okay. Jumpa Petron. Tapi minta maaf lah, tak ingat nama Petron tu kat mana. So that jumpa Petron tu, okay. Petron tu letak motor kat tepi.
baring. Letak motor tepi baring terus. Macam orang tengok lah macam ini okey tak okey. So macam baring buka helmet, buka apa ni, pakai mask, baring tidur kat tepi tu. Tiba-tiba macam ada kereta parking. Kereta nak masuk parking sebelah motor. Tengok kereta tu. Lepas tu kereta tu tak keluar tau. Driver tak keluar, penumpang tak keluar. Dan parking tu, diorang reverse, diorang belah terus. Okay. Maybe tak tahulah apa jadi. Sebab muka aku time tu pun dah macam barai, macam muka. Tapi taklah diorang nampak sebab pakai mask kan. So tak faham lah kenapa diorang gerak tu kan. Kita dengan baring tu, masa tu kepala dah serabut dah. Sebab jalan dah lebih kurang 200 km lagi. Kita nak sampai ke destinasi, rumah. Baring-baring tu tiba nampak ada geng motor besar. Geng-geng yang naik school bike. Tapi geng otai lah, macam geng otai jambang, apa ni, helmet Sparrow, naik motor besar-besar, Harley ada, school bike ada. Diorang parking dekat dengan tempat aku lihat tu. Dan ada seorang pakcik ni datang, janggut putih, rambut uban, pakai ringgi lah, nampak ringgi. Dengan jalan kat aku, lepas tu macam apa hal orang tu ni, macam kepala kita tengah sakit pada tu kan. Kita tengah aku serabut dah ni kan, datang nak buat bodoh dengan aku, jangan buat bodoh dengan aku kan, tak ingin bergaduh dengan orang tu kat sini kan. So pakcik tu kata, okey bangun je adik, kata ni jangan tidur jap. Okey, pakcik nak baca sikit adik tahan tau. Dia baca sikit, dia sapu kat depan muka, tak apa lagi. Yang dia sapu kat belakang kepala ni, rasa yang kita berat mata tu hilang. Faham tak? Rasa mata tu hilang, kita rasa macam weh aku kat mana apa semuanya, macam kita pun tak sedar tentu macam dia maksudnya bukan kau penat ke apa ke macam mana? Bukan. Sebab masa tu apa ni, satu hari tu masa sebelum aku hari aku ride tu, pagi sampai petang aku tak buat apa, tak ada jogging. Dan malam sebelum tu aku tidur awal, so biasanya aku takkan latih. So, macam baca tu, dia tarik depan, dia tarik belakang tu, lepas tu dia pun nampak kat belakang. Yes, aku ingat dia nampak kat belakang kepala ni. Okay. Kalau orang lain kau marah macam aku, aku pakcik ni macam apa tadi, macam aku rasa macam pelik memang pelik yang kita rasa letih sikit-sikit tu menghilang, kita rasa mata berat tu pun hilang. Ya, lepas tu pakcik tu kata, ni biasalah ni, kata ride malam-malam. Lepas tu dia tanya, ride seorang kan? Jawab ya. Lepas tu pakcik tu boleh agak, dia kata, ni mesti adik bawa motor tadi, adik rasa ada langgar benda, betul tak? Dia kata, betul pakcik. Lepas tu mesti ada bau black-black betul pakcik, betul ada bau black-black. Dia kata, ni ada benda nak ikut. Pakcik tu somehow dia buat lawak, aku tak tahu lah, time tu memang tak gelak. Dia kata benda tu tak larat terbang, so dia naik motor aku. Faham? Aku macam, okey pakcik, tak apa pakcik, mengasih lah pakcik, nak lawak lah pakcik kan. Pakcik dah tahu kan. Lepas tu dia kata, kalau dia buat serius pun nanti lagi kau takut tak? Ya, dia kata buat. So aku kata, okey tak apa adik, lain kali jangan buat macam ni. Ride motor seorang-seorang malam-malam dia tak bagus. Bukan sebab kata adik tak power ke apa, sebab abang ni pun yang ride dengan kawan. Kita balik malam pun ride seorang-seorang. Abang pun dah lama bawa motor 20 tahun dah nak jalan. Adik jangan buat macam ni. Dia kata, terima kasih. Okey, lepas tu diorang duduk makan-makan, diorang lepak-lepak je, sembang sokok sepatang tu, seorang diorang keluar. Diorang sambung gerak jalanan. Aku kan balik dan macam mata dah segar apa semua, okey, fine kata. Kita faham dah ni, benda ni macam ni kan. So, pack balik barang, pakai helmet, pasang earphone apa semua kan. Earphone, lepas tu isi minyak apa semua. Kita bawa balik motor. Tu, masa tu kita tak sampai Menora lagi tu, yang terowong tu. Menora, okey, sampai Menora, turun Menora, sampai dekat nak masuk Penang. Nak masuk Penang tu kita bawa sekali lagi. Bawa ni bau busuk dan wangi yang bersilih ganti. Okay, kita faham. Kita kata, pakcik tu macam cakap, kalau kata lepas ni ada bau ataupun ada dengar bunyi, jangan kacau apa-apa. Fakta yang menarik, masa aku bawa wangi dan busuk tu, okey, sebab sebelum ni aku pernah ride. Dan bila aku bau busuk tu, aku tengok kiri kanan, aku nampak kilang. Okay, kita faham mungkin kilang tu yang menyebabkan bau busuk tu. Tapi masa aku ride tu, kiri kanan aku kosong, tak ada kilang. So ada semata-mata ladang kelapa sawit. Jadi memang tak ada apa-apa. So memang bau tu tak tahu daripada mana. Tahulah bau busuk kat situ kan. Bau busuk dan bau wangi. Bau wangi tu tak tahu siapa apa. Bau wangi tu yang kita suspicious gila. Macam kita memang bau wangi apa ni. So sekali lagi benda tu yang sama, bau yang mesti diganti tu. Jadi sekali lagi masa nak masuk Penang. Sebab masa nak masuk Penang tu pun jalan jadi gelap. Memang jadi gelap. Jadi macam
kita tak nampak, kereta pun langsung tak ada. Padahal sebelum tu masa aku nak turun Benora tu, kereta banyak. Sampai mana aku terpaksa bawa motor, aku terpaksa tunggu belakang kita, aku tak boleh memilih. Nak turun daripada Benora tu. Masuk-masuk tu kan gelap. Kereta lain macam ni. So pakcik tu kata aku, so lepas ni kalau ada bau, ada bunyi, ada rasa, jangan kacau. Biarkan je dia. Dia dekat-dekat itu dia kata, dia biasalah tu benda-benda macam tu kan, dia kata. So bawa motor tu apa semua, okey, alhamdulillah sampai nak masuk gurun nak masuk ke Kedah. Masuk Kedah tu kita rasa nak ngantuk sekali lagi. Dia baca tu ada ajar baca ayat sedikit, dia kata baca 3 kul lepas semua. Baca tu alhamdulillah bagi dapat kekuatan nak bawa. So okey lah, akhirnya macam mana tu? Kira dia sepatutnya perjalanan tu masa dalam 8 jam je. Sebabkan dia tu aku bawa motor lebih kurang 12 jam. Dalam 11-10 jam. So aku bawa motor daripada pukul 8 tu aku sampai dari pukul 6 pagi. Dalam keadaan yang betul-betul barai. So itu pengalaman aku. Memang kata mengajar aku apa tu erti sabar untuk bawa motor. Larat dari kehidupan ni sendiri. Sebab aku terpaksa, aku mental dah koyak, kita kena kacau. Kita tengok signboard 200 km lagi, kata memang babi ni, memang tak maaf aku cakap, tapi apa yang aku cakap itu memang babi ni, memang aku dah tak larat ni. Bagi cepat sampai. Tapi mata jadi barai, mata masa tu bawa jadi macam ni. Itulah. Orang kata apa, pengalaman tu kalau tak rasa tu sampai hari ni kau tak dapat. Tak rasa memang tak dapat lah. Itu betul. So alhamdulillah kau pun still masih ada value dia ni. Orang kata hidup lagi walaupun macam mana pun. Syukur sebab kau pun dah lalui benda tu dan kau masih hidup ini. Tadi Tony pun dah cerita. Mungkin ada sedikit perkongsian daripada saudari Najwa, mungkin sambungan pada tadi, silakan. Okay, untuk sambungan tadi kan aku cakap kau dengar something, lepas tu rasa macam something dekat dengan kau. Biasalah kan, malam minggu ke malam biasa, kita orang memang selalu lepak pukul 2-3 pagi. Kadang-kadang pun tidur bilik member ramai-ramai. Tapi ada one day tu, time tidur bilik member, bilik tu rasa betul-betul panas. Bagi aku seorang kot rasa panas. Sampailah pukul 3.30, rasa panas tu betul-betul, aku betul-betul tak boleh tidur. Aku kejut member aku, cakap tak apa weh, aku balik bilik. Kunci pintu kan. Aku keluar, langkah je keluar, time tu dia berangin. Tapi tak hujan. Dia berangin yang macam ribut time hujan kan. Aku jalan. Dia jalan tu rasa macam something dekat dengan aku, bahagian belakang. Betul-betul dekat. Aku tengok sekeliling. Blok dekat KBH ni kan dia petak kan. Aku tengok je. Lepas tu aku jalan. Time tu dah bunyi pintu. Macam-macam bunyi time tu. Tapi aku diam. Sampai bilik aku, dia rasa macam berat. Dekat aku lah. Dekat aku sendiri. Rasa macam berat. Aku pegang pintu aku. Tu macam kita nak masuk bilik bagi salam kan. Time tu juga aku bagi salam tu, aku sebut betul-betul satu persatu. Lepas tu? Kadang-kadang masuk Assalamualaikum macam tu kan. Nak buka kunci pun aku baca bismillah, sebut satu-satu. Nak tolak pun aku bagi salam, bismillah sekali lagi. Lepas masuk je bilik aku tutup pintu, baca bismillah juga. Dia rasa macam lepas, macam something yang dekat kau, yang dekat dengan kau tu dah tak ada. Tapi time tu memang aku betul-betul gigil lah. Roommate aku tak ada sebab dia study dekat kafe time tu. Aku pun diam. Aku baring, aku baca apa yang patut tu. Tak tahu, malam tu juga aku jadi tiba-tiba rasa macam nak nangis. Macam satu perasaan yang kau lega, tapi dalam pada masa yang sama tu kau rasa takut. Cuba untuk tidur kan, buka walaupun kau buka. Masa tu kenapa kau tak, mungkin kalau kau rasa takut kau tak pergi tidur tak tidur bilik kawan ke, kenapa ke? Tak, sebab time tu kan aku daripada bilik kawan aku. Kita orang tidur ramai-ramai. Tapi aku tak boleh tidur. Aku rasa panas yang diibarat kau lepas jogging, lepas tu kau duduk je dengan panas. Dia betul-betul panas lah time tu. Mungkin dia himpak kot. Tak tahu kan. Nak tidur tu dah bunyi macam-macam sebab
aku punya bilik dia menghadap ke belakang hutan. Bukan menghadap, macam belakang tu memang hutan. Dia ada macam tu lah. Gigi syak. Memang kalau kita nak cerita tentang pengalaman kita ni, memang kau sendiri akan rasa remang dia macam mana apa semua kan. Tapi orang betul-betul nak tahu. Okay, cerita berbalik kepada KIZ tadi. Silakan K. Okay. Sebelum aku teruskan, aku nasihatkan satulah kepada siapa yang suka betul view belakang tu cantik, nampak Masjid UKM betul cantik. Aku nasihatkan supaya jangan berada di situ pada waktu maghrib dan lebih daripada pukul 11.30 ke atas lah. Okay. Okay, sambung kepada panggilan telefon yang aku terima. Aku terima panggilan daripada abang macam tu. Dia kata, okay, jangan lama, kan aku, lepas tu kan masa balik kan, esoknya aku jumpa dia. Dia kata, kenapa bang? Dia kata, sebenarnya kau perasan tak yang abang ada pandang bahagian atas pokok, abang ada suluh-suluh? Cakap, ada bang, kenapa? Dia nampak something yang kita selalu kelas. Aku tak nak sebut nama penuh dia, sebab kalau kita sebut penuh dia macam vibe untuk panggil dia. Okay, so aku sebut sebagai singkatan PON. Jadi situ ada PON kat situ. Dekat belakang tu ada PON kat situ sebenarnya. Tapi tak tahu apa punca benda tu ada kat situ. So Abang Omar kata masa dia suruh tu dia rasa something lah. Sebab Abang Omar ni dia orang yang sangat kuat agama dan dia ada ilmu perubatan Islam sedikit demi sedikit. So dia cakap lah, abang dah rasa tak sedap belakang tu, sebab tu abang gerak. Betul abang tu scroll kau, so kau gerak dari situ. Sebab kalau kita chow so early, nanti benda tu tahu yang kita tahu kehadiran di situ. Dari situ kan. Okay. Jadi kalau siapa yang pernah datang ke KZ, korang mesti tahu yang KZ ada 3 tangga. Tangga belakang sekali dekat dengan view, tangga tengah yang menghubungkan jalan yang kalau turun daripada KZ akan turun ke KDO, KTHO something like that, dan tangga 3 tangga ke bus stop. So ada satu cerita di tangga tengah, di tangga yang turun ke KTHO. Situ kisah tu dialami oleh 2 orang tukang macam cleaner kat situ, cleaner dekat KZ. So aku dapat tahu pun sebab orang office bagi tahu. Sebab aku kebetulan aku ada kat situ, and then abang technician yang sama ajak aku untuk periksa bahagian belakang tu. Aku salah-salah mic dari situ dulu. So cerita dia macam ni, cleaner tu itu siang tau. Jadi aku harap once korang dengar cerita aku ni, korang boleh ubah tanggapan dan persepsi korang bahawa benda tu hanya ada pada waktu malam. Tak, benda tu tak kira waktu sebenarnya. Jadi kisah tu berlaku dalam pukul 10 ke 11 kalau tak silap aku, pagi. Cleaner tu tengah blower, biasa kita dengar pagi-pagi kalau mekak ke KBH tu, ganggu betul beauty sleep aku kan. Dia kacau tidur aku and dia blow. Tiba-tiba dia kata ada something, kau tahu tak bila kau jalan member tepuk. Mesti kita kuat kan member, kita nampak. Ini tepuk toleh tak ada apa. Dia rasa tepuk. Faham. Dia bukan angin, dia bukan satu macam bunyi, tak. Satu sentuhan yang sangat kuat, toleh tak ada apa. Cleaner tu tak silap aku lebih daripada 3 hari dia demam, tak datang kerja lah masa tu. Memang dia cuti. Sebab dia kata memang dia rasa sentuhan tu. Dia kata memang dia rasa sentuhan tu. And then aku dengan Abang Isha tu just sebi belakang, tak ada apa-apa, memang bukan ada gangguan. Sebab cleaner tu perempuan, kita takut ada gangguan sexual harassment berlaku di KZ. Tak ada lah, memang tak ada. So benda tu memang berkaitan dengan alam mistik sebenarnya. So ya, KZ adalah tempat yang aku banyak alami benda-benda macam tu. Sebab kalau kita betul-betul tanya orang lama di KZ, sebenarnya bahagian belakang view tu sebenarnya bukan officially di view tu, berdekatan dikatakan ada kampung bunian dekat area belakang. Kalau ada blok belakang tu, kalau dulu masa aku duduk sana, blok terakhir di belakang sebelum view merupakan blok lelaki, blok aku sendirilah. Di belakang blok tu dikatakan ada satu keperkampungan lah yang kita tak nampak kewujudan dia sebenarnya, mana di alam lain lah, di alam gaib pun sama tak ada lah. Jadi kalau korang pun pernah, sebab aku dulu masa aku duduk kat KZ, aku suka, agaknya sebab aku punya minat kepada KBH tu yang buat aku dapat pindah KBH. Sebab aku selalu pergi KBH
walaupun aku duduk kat AZ dulu, aku akan gerak dekat AZ dalam pukul 1-2 pagi semata-mata nak lepak kat bilik member dekat KBH kan. Aku lepak, so aku akan ikut tangga belakang tu, tangga yang kat view tu. So korang tahulah tangga tu memang kalau malam macam mana kau boleh bayangkan lah. So aku turun, aku tak fikir apa, aku just dengar lagu, turun dah. So far untuk nampak daripada depan tu tak adalah, tapi itulah banyaklah benda laku kat AZ. Sebenarnya aku banyak cerita nak kongsi dengan korang, tapi tak tahu lah kita cukup masa ke Amy. Mungkin yes. Thank you Kia atas perkongsian yang aku rasa benda tu aku tak tahu lagi dan aku baru tahu malam ni. Dan aku ingat benda tu sebenarnya memang kalau cerita dekat KBH ke, dekat KIY, KIZ ke, mana-mana pun mesti ada juga. So aku sebenarnya tak tahu nak cerita sebab aku tak ada pengalaman. Tapi bila aku dengar cerita korang ni, aku tak nak ada pengalaman tu. Aku tak nak sebab aku tak harap lah benda tu aku ada kan. So mungkin kita nak habiskan kita ni podcast ni sebab aku tahu ramai yang nak tahu lagi cerita apa. Kita insyaAllah kalau ramai permintaan kita nak buat podcast kisah seram 2.0 kan. Tapi untuk malam ni kita chill sikit, kita jangan sambil mood balik. Orang kata apa yang berkait dengan hidup dan mati ni kita tak nampak. Kita tak nampak nak buat macam mana nak benda tu, nak tak nak kena lalui. So korang kena kuat iman korang kena nak tak nak yelah solat tu berdinding. Betul. So mungkin aku nak habiskan benda ni dengan sedikit korang punya nasihat ke apa ke. Silakan siapa-siapa nak bagi nasihat sikit kepada mereka yang berada di UKM ataupun yang berada di luar UKM, di mana-mana pun mereka berada, berkenaan dengan topik kita hari ni. Silakan mana-mana. Aku cakap dulu lah, boleh? Silakan. So nasihat aku kepada mereka yang percaya atau tak percaya benda-benda macam ni, benda tu memang tak boleh nafikan lah sebenarnya. Tapi yang macam mana cakap kita jangan terlalu berani. Jangan letak diri tu terlalu berani dengan benda tu. Jangan terlalu berani dan jangan terlalu takut. Sebab benda tu tahu masa kita takut dengan dia. Dia tahu kita punya tu. Sihat aku, kita tahu yang solat itu pendinding. Kita banyakkan solat, banyakkan dengar ayat-ayat suci Al-Quran, banyakkan membaca Quran kan. Dan lepas tu kalau boleh, once kita sampai tempat baru, contoh kepada adik-adik yang kalau tengok podcast pada malam ni, kalau tengok adik-adik adalah orang baru yang akan masuk ke UKM. Jadi adab kena jaga. Kalau kita masuk tempat orang, kita jangan buat perkara macam kita biasa buat kat rumah kan. Kalau kita ada rasa niat nak buat, kadang-kadang benda ni adalah benda yang kita pandang jahat. Tapi kalau untuk pengetahuan, benda jahat yang kita pandang jahat ni, dia tak suka pada satu perkara yang kita panggil sebagai maksiat. Jangan buat benda kotor dekat tempat dia. Dia sendiri pun tak suka. Kalau kita pergi satu tempat tu kan, kalau kita ada terdetik untuk buat something yang jahat ke apa kan, jangan buat. Sebab benda tu akan lagi marah. Sebab macam kau mencemar tempat dia sendiri sebenarnya. Walaupun kita pandang entiti tu sebagai benda yang jahat, benda tu sendiri tak suka kita buat benda jahat sebenarnya. So rasa aku, kuatkan dalaman kita, percaya satu je, jangan takut kepada benda lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. So begitu juga pada agama-agama lain, kita ada cara berdoa kita sendiri. So terima kasih, itu je atas perkongsian. Mungkin yang lain boleh kau? So bagi aku, kalau korang nak ride, bagi aku lah sebab aku mostly on highway. Kalau korang nak ride, make sure mulakan dengan bismillah. And then kalau boleh elakkanlah duduk atas highway lebih daripada pukul 12 tengah malam. Sebab itu highway ni sebenarnya hutan. Dia dibuat atas hutan. So benda itu sendiri kita kena expect macam tu. Kalau boleh elakkan, kalau nak keluar pun lepas subuh, dan nak sampai tu at least rancang perjalanan sampai sebelum maghrib. Ataupun kalau maghrib tu kita atas jalan lagi, singgahlah nak berhenti rehat dulu. Pukul 12 yang tu boleh insyaAllah sampai dah rumah. So bagi aku, elakkan ride seorang-seorang. Kalau boleh elakkan ride seorang-seorang. Jadi apa-apa susah. And then sediakan ayat-ayat apa yang patut. Kalau boleh just buka kat phone je. Highway ni ada line telefon. Buka ayat-ayat ke. And then kalau dengar atau bunyi atau bau apa-apa, janganlah tegur. Biarkan angin berlalu. Memang kita akan terganggu dengan bau busuk, bau wangi.
bau payau, rasa yang lain macam. Kita kadang-kadang mungkin boleh nampak sebab some of my friends, they have experience yang mana diorang nampak benda tu. Tapi bagi diorang, biarkan dia pergi. Jadi nampak dia pergi, itu tempat dia. Sebab kata kalau orang masuk tempat kita, pasal orang nak buat orang takut pun kita marah. So dia kata nampak tu buat tak tahu je. Itu je rahsia aku. So Okay, thank you Alim. Okay, Nazira ataupun Mimi sendiri. Okay, untuk aku, kita pergi mana-mana tempat, salam tu kalau boleh bagi penuh. Sebab maksud dia salam sejahtera kan. Bukan kita je. Macam kita pergi tempat tu, bukan kita je kat situ. Means ada benda-benda lain juga. So amalkanlah salam tu bagi penuh. Dia untuk kesejahteraan kita juga dan benda-benda yang ada dekat sekitar. Itu je lah. Okay, baik. Terima kasih Najwa. Nazira mungkin. Pesan saya lah, kalau kita pergi tempat baru, mulut tu jangan celupar. Tu je. Start dari diri kita sebenarnya benda tu. Betul lah apa yang Nazira cakap. Sama lah apa poin yang Akil cakap pun berkurang. Orang tak nampak sebenarnya kan adab dan sopan tu ataupun keberanian ataupun ketakutan tu semua atas diri. Kita je yang tak nak ke benda tu atas kita. Mungkin Tony ada sedikit huraian penasihat untuk rakan-rakan kita. Silakan. Assalamualaikum. Firstly aku nak cakap that aku sangat setuju dengan point K tadi about adab. Adab ni memang penting lah. Sumpah, sebab adab ni dia membentuk siapa kita. Kalau tak ada adab, sumpah dengan manusia kita tak boleh ngam, dengan bukan manusia pun dia tak boleh ngam. Jadi aku sangatlah penting. Dan juga buat jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani. Itu betul. Bila kita terlalu berani, kita akan jadi angkuh. Kita akan sebab okay, I'm above orang lain, I'm above them, I can do this, aku lagi bagus lagi. Kalau kita terlalu takut pula, kita jadi macam kita bagi dia orang rasa bangga. Jadi it's always have to be in the middle. Kesederhanaan. And then aku religious wise ni aku bukanlah seorang yang terlalu pandai bahawa agama ni, cuma basic aku adalah cuma dengan solat and everything. Aku yakin solat tu dapat bantu kita. Sebab doa ni aku kurang sikit, tapi aku tekankan macam Nazira sini cakap, adab dan mulut tu jangan cuba. Sebab kita, for example, kita ni pergi ke tempat orang, universiti ni dah bertahun-tahun dah dekat sini. Ada penuntut dia kita sini tak nampak yang dah panggil unseen senior. Dia orang dah bertahun-tahun. Kita ni pendatang baru, jadi kita ni kena jadi seorang junior lah. Jadi seorang yang beradab, baik. Sebab ni kita pergi tempat dia orang, and dia mula-mula hutang semua ni. Jadi kita dah bina something kat tempat dia orang, kita pergi tempat dia orang, jadi kita kena hormat. That's the keyword. That's all for me. Thank you Tony atas ni. Sebenarnya kan aku dah teringat sebenarnya aku ada satu kisah seram. Tapi aku tak tahu lah aku nak cerita sekarang ke nanti. Apa pendapat korang? Terpulang. Okay, aku secara ringkasnya, pengalaman aku dalam perkara-perkara seram ni pernah berlaku. Yes, aku baru teringat sebab Tony ada cakap pasal adab, pasal tempat dan sebagainya. Aku baru teringat. Aku cerita lah sebab tadi aku tak ada perkongsian sangat, so aku nak cerita last sikit dan aku buat penutup terus. Aku ada pergi syuting baru-baru ni. Kalau korang tahu, aku ada buat short film dengan kawan-kawan aku dekat luar tu. Dan kisah ataupun tajuk untuk kita orang punya kisah tu memang cerita seram. Dia punya ni memang seram, horror kan. Cerita tentang berganti seorang sekumpulan kawan yang datang ke satu tempat untuk meraihkan diorang punya pesta habis belajar apa semua tu. Kemudian dia kacau di tempat tu. Cerita betul, cerita yang aku nak jadikan kisah tu, dan benda itu pun berlaku kepada aku dan tim kru aku yang syuting kat situ. Ni memang kisah betul. Cerita dia waktu ada satu scene yang terakhir tu. Scene terakhir ni adalah scene yang climax yang mana part tu orang tu perlu dirasuk dan kena rasuk. Dan benda tu terjadi waktu aku syuting akhir tu. Benda tu terjadi in real time, tapi aku tak nak cerita yang apa yang jadi sebenarnya. Tapi
Aku jadi serba salah kat situ sebab aku direct cerita tu. So diorang tanya aku, Mi kau nak teruskan ataupun kau nak batalkan? Memang kawan aku waktu tu dah meracau apa semua. Dan tempat tu adalah tempat baru, tak ada orang. Kau bayangkan dekat dalam satu resort tu, dekat resort tu kosong, kita orang ada waktu hari Minggu. Bukan bukan hari Minggu, hari weekday. Weekday panggil apa? Semuanya? Hari biasa lah kan. Hari biasa tu tak ada siapa kat resort tu, kau bayangkan. Ada team kita orang je dalam 14 orang satu resort. So dekat tempat tu, pada waktu malam tu, apa yang jadi, start shooting tu kawan aku dah rasa macam ada benda tak sedap ni, ada benda tak sedap itu apa semua. So dia buat aku jadi satu serba salah sebab kalau aku teruskan, benda tu akan memburukkan. Dan aku dalam keadaan tu, yang aku memang dalam tempat tu, aku rasa nak marah, baran. So itu petunjuk yang menyebabkan benda tu ni. Tapi itulah antara pengalaman lah yang aku memang rasa. Sebab before tu kita orang ada scene shooting dekat mana-mana tak. Kita orang pergi, ada satu set tu pergi yang tempat yang tak ada orang jejak lagi, sebab nak buat betul-betul ada vibe seram tu. Itu sedikit perkongsian aku. Tapi apa yang aku boleh huraikan dekat sini adalah, mana-mana korang pergi tempat baru, tolong jaga adab, tolong jaga kelakuan korang. Kalau mana yang mungkin dari segi side film, kalau ada perempuan, wanita-wanita perempuan yang rasa tengah cuti, tolong jangan syuting. Kisah dia sebab kawan aku tu tengah cuti, Dia dalam keadaan tak suci. Yes, tak suci. Dan benda tu berlaku kepada 3 orang rakan-rakan aku kat situ. Aku jadi panas barat, orang lain semua dah survive, dan aku tengah seram sekarang ni bila cerita. Nanti aku akan tunjuk. Yes. Dalam berbelas kru kau tak ada kau tak ada sediakan orang yang mahir dalam bab agama. Ada, sebenarnya ada. Dan benda tu tak adalah jadi seracau yang lagi, sebab aku tamatkan benda tu batal. Dan aku potong scene pada 2-3 pagi tu untuk aku buat waktu subuh nanti. So tapi vibe tu tak dapat lah. Cuma bagi aku macam tak best, vibe tu tak dapat. Keselamatan betul Untuk lah. keselamatan, yes, untuk keselamatan aku batalkan scene tu. So diorang balik boleh rest kat bilik. Tapi apa yang jadi memang seram. Dan aku rasa kalau aku cerita balik benda ni dengan kru-kru aku pun, benda tu akan jadi something yang seram tapi manis. Sebab ada pengalaman tu. Aku dah lalui benda tu, dan dalam hutan juga benda tu. So apa yang aku simpul kat sini, jaga adab. Korang pergi mana tu tempat, jangan buat tempat tu macam tempat korang, macam mana kita orang buat. So thank you semua yang datang, yang masuk podcast pada hari ni. Aku doakan keselamatan korang, kesejahteraan korang, supaya korang sentiasa dilindungi. And aku harap korang terus berjuang demi korang punya perjuangan apa-apa pun kan. Okay, so thank you. Yang mana menonton, mohon share dan like. Jangan lupa recording after live ni, korang boleh share dengan parent korang, kawan korang yang tak pernah tahu lagi kisah-kisah seram dekat UKM dan sebagainya. Jadi jumpa lagi pada hari dan waktu yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.